Baik, kita buka majlis kita dengan mula kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nuril muzhibi lin nisyan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairum man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza ma syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma nawwir qulubana ya Allah taqabbil rasulika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka tuhyi qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, kita baca dulu surah Abasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. صدق Allahul Azim. Yang bermaksud dia bermuka masam dan berpaling. Bermasam muka dan berpaling lantaran datang kepadanya orang buta, padahal adakah yang engkau tahu boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia akan ingat lalu memberi manfaat kepadanya ingatnya itu. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, fa anta lahu tasadda, maka engkau menghadapkan perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal apalah rugimu kalau dia tidak mahu menyucikan diri. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu berjalan cepat, wa huwa yakhsha, dan dia pun dalam rasa takut, fa anta anhu talaha, maka engkau terhadapnya berlengah-lengah. Terjemahan yang tidak ready. Terjemahan yang tidak ready. Okey. Surah Abasa. Apa maksud surah Abasa? Surah bermuka masam. Surah bermuka masam. Jadi surah bermuka masam ni berkenaan seorang yang buta yang datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi berpaling daripada orang yang buta itu. Abasa, ketika tu Nabi tengah bercakap, bermesyuarat tak silap. Ketika tu Nabi tengah bermesyuarat, lalu
ketika Nabi mesyuarat tu datang seorang buta. Datang seorang buta untuk bertemu dengan Nabi. Dia bila kita datang mesyuarat, bila kita tengah mesyuarat ada urusan penting, tiba-tiba orang datang ganggu. Kan? Agak-agak kita terasa tak? Nak marah pun ada kan? Sebab kita tengah dalam meeting. Dalam meeting. Jadi, bila berlaku macam tu, Nabi pun masam muka dan berpaling daripada orang tersebut. Lalu turunlah ayat ni, cerita berkenaan Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Ni ada sebut. Hadhihi surah tata'allaqu bima qablaha wa hiya an-nazi'at. Ayat ni dia berkait dengan ayat an-nazi'at. Sebab susunan dalam Quran ni dia berkait di antara satu surah dengan satu surah yang lain dia berkait. Jadi ayat ni dia berkait dengan surah yang sebelum. Apa dia surah sebelum? Iaitu surah an-nazi'at. Tapi tak apalah. Li'annahu ta'ala dzakara hunaka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam munazziru man yakhsha as-sa'ah. Dalam surah an-nazi'at yang lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memberi peringatan kepada orang untuk takutkan akan hari kiamat. Nabi bagi tahu orang. Nabi nasihat orang, bagi tahu, sampaikan maklumat, sampaikan wahyu kepada manusia supaya takut akan hari kiamat. Wa huna dzakara min man yanfa'uhu al-indzar. Di sini Nabi cerita kepada siapa dia nak memberi peringatan. Wahum alladzina, dan mereka itu adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yunajihim fi amril Islam wa yad'uhum ilaihi, ketika Nabi berbicara pada perkara ataupun urusan-urusan tentang Islam dan Nabi hendak mengajak mereka kepada Islam masa tu. Maksudnya Nabi tengah berdakwah. Siapa yang Nabi berbicara dengan mereka ni? Wahum Utbah wa Syibah ibn Rabi'ah. Pertama Utbah, kedua Syibah ibn Rabi'ah. Syibah anak kepada Rabi'. Wa Abu Jahlin, dan Abu Jahal. Wal Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Wa Umayyah bin Khalaf, wal Walid bin Al-Mughirah. Maksudnya ini semua pembesar Quraisy ni. Orang yang ada nama, orang yang ada pangkat pada tu. Jadi bila orang yang ada nama, orang yang ada pangkat, kita nak kena jaga. Apatah lagi benda ni berkenaan dengan Islam, nak ajak Nabi nak bagi Islam tu naik. Jadi nak mengajak Islam tu naik, kita kena ajak yang kepala dulu. Apa? Tu kisah dia. Ustaz baca daripada kitab mana tu Ustaz? Tafsir Munir. Tafsir Munir Boleh tak bila Ustaz baca, Ustaz perlahan sikit, kita cuba nak tangkap apa perkataannya, Ustaz baca perlahan sikit. Okey, baca baik. Laju sangat kita tak dapat tangkap apa yang sebut. Okey, baik. Okey, baik. Yunajihim fi amril Islam, yunaji, berbicara pada urusan Islam dan mengajak mereka. Siapa tadi? Utbah wa Syabihah ibn Rabi'. Satu, Utbah. Syabihah ibn Rabi'. Dua, Abu Jahal. Abbas bin Abdul Muttalib. 4, Umayyah bin Khalaf. 5, Walid bin Mughirah. 6. 6 orang pembesar Quraisy yang Nabi sedang berbicara. Baik. Jadi permulaan surah ini, ibtada'at as-suratu bi dzikri qissatil a'ma. Surah ini dimulakan dengan menyebut kisah al-a'ma, seorang yang buta. Siapa tu seorang yang buta? Abdullah bin Ummi Maktum. Berkenaan seorang yang buta, iaitu siapa nama dia? Abdullah bin Ummi Maktum. Ibn Khala Khadijah. Anak kepada pak saudara Khadijah. Macam mana tu? Abdullah bin Ummi Maktum. Nama dia Abdullah bin Ummi Maktum. Ibn Khali Khadijah. Anak kepada pak saudara Nabi. Anak kepada pak saudara Khadijah. Macam mana? Anak kepada bapa saudara Khadijah. Maksudnya Khadijah ada bapa saudara. Jadi pak saudara dia tu ada anak.
Jadi anak saudara kepada pak dia tu jadi macam mana dengan Khadijah? Sepupu kot. Dua pupu. Dua pupu eh. Dua pupu lah. Dua pupu. Sebab dia bapa saudara. Khadijah binti Khuwailid. Allazi qaddama ila rasuli sallallahu alaihi wasallam lita'allumi. Jadi si buta ni tadi tujuan dia datang. Orang buta mana tahu mana nampak jalan. Orang buta macam mana orang buta tuan-tuan? Orang buta ni kalau kita tengah makan dekat restoran. Kita tengah makan dekat restoran, datang pok makan ni, datang orang buta yang dibawa oleh apa? Biasa dibawa oleh perempuan biasanya. Nak minta sedekah, nak jual tisu ke apa kan. Macam mana kita? Macam mana? Jawab, tonton jawab dalam hati. Tak payah nak kata apa. Jawab, tepuk dada tanya iman kita. Adakah kita ni macam mana? Orang bila datang tu, kita berpaling muka ke macam mana? Tengok dulu. Jadi tujuan Abdullah bin Ummi Maktum ni, dua pupu kepada Khadijah ni, qaddama ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam li ta'allumi. Dia datang kepada Nabi ni, untuk belajar. Dalam riwayat kata untuk menyucikan diri dia. Bila bertemu, bila insaf kau gapo, kita nak bertemu Nabi, nak menyucikan diri dia. Bila dengar berkenaan dengan Islam yang baik, Islam yang bagus, datang nak menyucikan diri. Fi waqti kana fihi masyghulan ma'a jama'ati min sanadi di Quraisyin. Betul lah saya kata tadi. Jadi al-a'ma tadi, si buta tadi, dia datang tu untuk menyucikan diri ataupun untuk belajar tentang Islam. Fi waqti kana fihi masyghulan, pada waktu yang mana Nabi pada ketika itu masyghulan, sibuk sungguh. Sibuk. Sibuk. Jadi kalau sibuk ni yang Nabi sibuk dengan 6 orang tadi lah. Sibuk dengan 6 orang tadi untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Urusan Islam bukan urusan yang kecil, tapi urusan Islam adalah urusan yang besar. Itu yang dikatakan sibuk. Nak ajak kepala ni lebih lagi ada Abu Jahal. Lebih-lebih lagi ada Abu Jahal. Masghul ma'a jama'atin. Sibuk bersama dengan satu jamaah, satu kelompok, satu kumpulan. Min sonadi di Quraisy, daripada pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy. Yad'uhum ilal iman, untuk mengajak mereka ni masuk kepada iman. Beriman kepada Allah. Nabi nak ajak Abu Jahal dan Utbah dan sebagainya masuk ke beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'abasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa a'rada anhu. Lalu Nabi bermasam muka, ada orang ganggu dia. Tengah-tengah kita duduk meeting, tiba-tiba ada orang mari minta sedekah. Tengah-tengah meeting, tiba-tiba ada orang minta sedekah. Agak-agak kan? Kalau Haji Azhar kan? Haji Azhar ni orang yang sibuk. Tak, kita kata golib manusia, logik pada manusia. Tak boleh nak lagi. Haji Azhar tengah meeting, tiba-tiba datang orang minta sedekah ke office. Tiba-tiba. Apa kita nak buat? Ni meeting ni, important ni, penting untuk syarikat ni. Macam mana? Macam mana tu Haji Azhar? Nak tahu lah. Terganggulah sikit. Terganggu. Kena jawab jujur. Kita tak boleh tipu. Kalau saya pun, jangan kata orang buta, anak yang masuk bilik ni, kan? Buat keluar tu cubit dulu. Kan? Marah dulu. Kita tengah kerja ni, tengah meeting, tengah nak dakwah ni. Tiba-tiba masuk dia dalam bilik, duk main sana, main sini. Kena dulu. Jangankan anak. Bini pun kalau buat bising, kena. Ustaz tak ustaz. Bini ustaz tak bini ustaz, kena juga. Kena, maksudnya macam tu. Itu adalah normal bagi manusia. Tapi apa tujuan Allah Ta'ala buat macam tu? Bukankah Allah Ta'ala tak boleh nak ajar Nabi direct? Jangan gini. Tapi kenapa berlaku kepada Nabi sebenarnya? Berlaku kepada Nabi SAW ni sebenarnya tujuan dia untuk mendidik manusia supaya menjadi ikutan. Jangan lakukan perkara sedemikian. Fahim tu? Sebagai contoh. Contohnya. Contohnya apa lagi?
Banyaklah contoh yang Nabi buat tu. Nabi bermasai muka. Fa'abasa. Lalu Nabi bermasai muka, bila masa muka tu Nabi berpaling. Jadi tak comel. Masai muka tu berpaling. Sebab tu kat sini bila Allah Ta'ala cerita berkenaan surah Abasa, Hajah Karimah, apa khabar Hajah Karimah? Ahlan wa sahlan, selamat pulang. Dah sampai Malaysia kan? Alhamdulillah. Sihat. Kami dengar je Ustaz baru buka. Tertidur tadi. Suara pun lain tu, sakit tekak. Suara bangun tidur. Suara bangun tidur. Bila sampai balik dah? Semua sihat. Kami Alhamdulillah sihat. Sebulan sihat. Tak ada apa-apa. Baru malam atas katil. Bila sampai Hajah Karimah? 1 bulan kami bertolak sampai 1 jugalah, tapi dah lewat malam jugalah by the time siap swab semua sampai rumah. Katanya Omicron kuat kat sana? Kami tak dengar apa-apa pun Ustaz sebenarnya. Sebenarnya minggu akhir nak balik tu barulah orang dari Malaysia duk cakap take care, banyak jemaah kena COVID semua. Kami memang tak dengar apa-apa. Lepas tu swab test 48 jam sebelum balik tu, jemaah kami 40 orang dengan Ustaz semua, 44 dengan admin. Semua negatif Alhamdulillah. So kami semua boleh fly. Syukur. So dah sampai tu, yalah kami dengar tu kiranya berita dari Malaysia lah. Memang biasa macam tu lah. So semua boleh home quarantine, lulus. Jadi semua sekarang masing-masing kat rumah lah. Try dalam bilik lah. Kalau saya keluar, anak saya tak ada lah. Saya pakai mask lah. Sebab result swab test tak dapat lagi. Doa-doa tak ada apa-apa lah. Itulah. Ya, insyaAllah. Ini suara bangun tidur, bukan suara batuk. Alamak, ada kelas. Okey, Ustaz boleh terus. Semalam kita bincang nak buat surah At-Takwir. Itulah saya buka At-Takwir sebab baca WhatsApp At-Takwir, tengok-tengok Abasa. Lepas tu tengok ada kaitan pula dengan Abasa. Saya terasa macam pernah buat Abasa. Tapi bila tanya dia orang, semua pelajar kata tak ada lagi. Terasa macam pernah buat. Tapi dekat sini saya ada tulis 18 bulan 7 2007, tapi saya tak pasti saya belajar dengan Ustaz ke dengan siapa. 2007. 2007. Zaman Belum lagi. 2017 pun tak boleh ingat. 2007. Ada. Tuan-tuan tanda lah. Kalau surah ni start berapa hari bulan, tanda. Barulah kita tengok. tapi tak tulis pula Ustaz mana bukan aku. Bukan. 2007 belum belajar. 2007 tu saya duduk kat pondok lagi, tak pergi Mesir lagi tu. Buku Ustaz 2018. Kita mau pergi Mesir. Okey. Jadi jadi berkenaan berbalik pada cerita tadilah, Allah Subhanahu Wa Taala dia menegur Nabi SAW kerana berpaling daripada orang yang nak mendekat. Sebenarnya orang buta tadi pun nak mendekatkan diri dia kepada Islam. Maksudnya yang dikejar macam mana? Yang dikejar yang digendong macam mana? Yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Inilah yang istilah yang diberikan kepada Nabi SAW. Nabi kejar pembesar nak ajak masuk ke dalam Islam, beriman pada Allah. Sedangkan pembesar-pembesar tadi belum tentu nak masuk Islam. Hal keadaan pada ketika tu ada seorang buta yang betul-betul nak masuk ke dalam Islam. Ini yang dikata, yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Itu sedikit sebanyak cerita pembukaan berkenaan dengan surah Abasa. Jadi pada ayat 1 hingga ayat 10. Ayat 1 hingga ayat 10, satu plot cerita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita kepada kita al-musawatu fil Islam. Al-musawatu fil Islam. Apa maksud musawah? Apa maksud musawah? Al-musawatu fil Islam. Maksud musawah iaitu kesamarataan dalam Islam.
ayat 1 hingga 10 nak cerita berkenaan al-musawatu fil Islam, kesamarataan dalam Islam. Sama ada kamu tu Tok Lebar ko, penjaga Kaabah ko, Tok Imeh ko, Perdana Menteri ke, jangan bezakan kedudukan kamu dengan orang yang bawah. Demo orang miskin, demo orang tak ada pakat, demo orang yang bawah sekali, jangan duduk dengan kawan. Kawan ni orang besar, demo orang kecil, demo duduk jauh sikit. Tak boleh. Jadi Nabi datang, Allah menjadikan Nabi sebagai contoh dan juga ikutan supaya manusia selepas daripada tu mencontohi perbuatan baik yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik, tadi baru baca mukaddimah. Tafsir dia. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kita baca kita Arab je lah. Ai. Khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahahu wa a'rada li'anna ja'ahu al-a'ma wa qata'a kalamahu. Ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dah qataban Nabi sallallahu qataba an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahu, dahi Nabi berkerut. Tengah bercakap ni, tengah sembang-sembang meeting penting ni, datang orang buta tadi, terus potong. Wajahu Nabi dahi dia berkerut, muka dia. Dahi berkerut, mukalah berkerut dan berpaling. Sebab apa berpaling? Sebab datang li'anna ja'ahu al-a'ma wa qata'a kalamahu. Datang seorang buta, lalu memotong percakapan Nabi. Tengah meeting. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ambo ni. Dah orang buta tu tak nampak. Orang buta tu tak nampak apa yang sedang berlaku di apa? Yang sedang berlaku pada ketika tu. Siapa dia? Wahwa Abdullah bin Ummi Maktum. Fakkarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqta alaihi ibnu Ummi Maktum kalamahu fa arda anhu fanazalat. Jadi bila mana dia memotong kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berpaling muka dia. Bila Nabi berpaling, turunlah ayat ni. Allah Taala tegur-tegur. Turun ayat ni, Allah Taala ayat tegur-tegur. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra. Wa ma ya'lamuka wa ya'rifuka ya Muhammad. Wa ma ya'lamuka wa ya'rifuka ya Muhammad. Apa yang kamu tahu wahai Muhammad? Apa yang kamu tahu wahai Muhammad? La'alla al-a'ma yatatahharu min adh-dhunub bil amali salih bisababi ma yata'allamuhu minka. Manalah tahu yang si buta tu datang untuk membersihkan diri dia daripada dosa dengan amal soleh. Si buta tu sebenarnya dia belum lagi Islam. Jadi manalah tahu tujuan dia datang tu untuk membersihkan diri kamu, membersihkan dosa-dosa dia dengan amal soleh, dengan sebab apa yang engkau ajar kepada dia. Dengan sebab apa yang engkau ajarkan kepada dia. Mana tahu? Ustaz. Ya. Ustaz, ada riwayat yang mengatakan Ibnu Ummi Maktum tu dia sudah Islam. Tapi dia datang. Dia dah Islam tapi dia datang nak minta penjelasan. Okey, maksudnya dia datang nak minta penjelasan lagi lah. Dia dah Islam ya. Okey, baik. Wa fi hadha imai ila anna ghayra al-a'ma mimman tasadda litazkiyatihim wa tazkirihim minal musyrikin la yurja minhum al-hidayah. Dan di sini menunjukkan satu isyarat kepada selain daripada orang buta, mimman tasadda terhadap mereka yang tasadda. Apa maksud tasadda tadi? Fa anta lahu tasadda. Apa maksud tasadda tadi? Memberi perhatian. Memberi perhatian.
Memberi perhatian. Melayan. Ini memberi isyarat kepada bahawasanya selain daripada orang buta itu, kamu memberi perhatian dan mengajar mereka dari kalangan musyrikin yang mana la yurja minhum al-hidayah, belum lagi diharapkan daripada mereka itu petunjuk. Faham tak? Nabi melayan orang selain daripada buta tadi, yang 6 orang tadi, melayan mereka, beri perhatian kepada mereka yang mana mereka ini belum tentu diberikan hidayah. Faham Jelas Belum tentu. Wa fihi ta'zimun minallahi subhanahu li ibni ummi maktum. Inilah suatu benda Allah membesarkan. Pembesaran daripada Allah terhadap ibnu ummi maktum. Maksudnya Allah nak mengagungkan, membesarkan ibnu ummi maktum tu. Okey, amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Ai amma man istaghna bimalihi. Macam mana ni? Wa ba'da hadzal wasfu al-mu'adhdhinu bil 'itabi jaa al-itab sarihan fi qoulihi ta'ala, dan selepas daripada menyifatkan al-muazzin dengan keizinan teguran lemah lembut, jaa al-itabu sarihan, datanglah teguran secara nyata. Tadi teguran secara lembut, lepas tu datang teguran secara nyata. Okey, tafsir ni kita baca baliklah. Kalau kita tak baca molek habis pun tak jadi juga ni. Kita baca balik nanti. Kita tengok perbahasan bahasa Arab kita. Perbahasan bahasa Arab kita. Abasa. Fa'il bermasa muka. Fa'il apa? Sudah. Al-Madi. Abasa fa'il madi. Nabi telah bermasa muka. Wa tawalla, dan berpaling. Tawalla maksudnya berpaling. Bermasa muka dan telah berpaling. Fa'il madi. Tawalla pun fa'il madi. An ja'ahul a'ma. An haraf apa? Haraf masdariyah. Haraf masdariyah. Okey, nak tanya satu. Apa kerja haraf masdariyah? Mengisimkan kalimah selepasnya. Apa kerja haraf masdariyah? Membaris ataskan. Kalau masdariyah ni haraf masdariyah lah. Dia haraf nasab juga kan. Dalam masa sama dia haraf nasab. Ya. Dia membaris ataskan fi'il mudhari' selepas dia. Dia membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Jadi apa kalimat selepas an ni? Ja'ahu. Ja'a fi'il madi. So dia tak berfungsi sebagai harif haraf. Dia tak sebagai haraf nasab kat sini kan tak? Maksudnya kalaulah kalau ikut kerja dia tu menasabkan fi'il mudhari' selepasnya, betul? Ya. Maka tiba-tiba di sini ada fi'il madi. Maka beramal ke tak beramal? Tak beramal sebagai fi'il. Tidak beramal sebagai haraf nasab. Kita boleh kata, kita terus kata dia haraf masdariyah. Haraf masdar juga nasab. Kalau kita boleh kata macam tu, walau sekalipun tak salah kita nak kata haraf masdariyah, haraf masdari dan juga haraf nasab. Sebab apa? Memang kerja dia itu menasabkan kalimat fi'il mudhari' selepasnya. Tapi kalau tak ada kalimat mudhari' selepas ni, maka dia tidak beramal. Okey. Okey. Ja'ahul a'ma. An ja'ahul a'ma.
Ja'ahul a'ma. Ja'a fi'il madi. Mati. Fi'il. Hu. Ja'ahu. Hu. Ya. Utunya. Ya. Ya. Jadi apa? Hu tu Bu- domain. Ingat kaedah. Domain melekat. Ingat kaedah domain. Jadi apa? Jadi Maf'ul Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Mm-mm. Fa'il dia Wah. Ya. mana fa'il dia punya fa'il dia mana? Mustatir. Mustatir. Confirm. Yang datang tu siapa? Yang datang tu siapa? Orang buta. Orang buta. Orang buta. Okay, kalau dia mustatir, al-a'ma tu siapa? Ramai orang buta juga. Betul? Mustatir ke zahir? Oh, al-a'ma tu adalah fa'il. Fa'il. Fa'il lah, dia jadi fa'il Ustaz. Maka al-a'ma itu adalah fa'il. Habis tak nampak pun dhammah? Dhammah Ada muqaddarah. alif. Alif maksud. Alif Ada maksud. surah. Oh, pandai. Dah sebut pandai alif maksurah dah sekarang. Bagus. Dhammatun muqaddaratun alal alifi. Kita kata macam tu. Al-a'ma ad-dhammatu wa al-a'ma fa'ilun. Al-a'ma fa'ilun. Wa alamatuhu, dan tandanya ialah ad-dhammatu, dhammah, al-muqaddaratu, yang diandaikan, alal alif, alal alifi, ke atas alif. Mana alif kat sini? Alif maksurah. Alif maksurah tu. Maksudnya alif maksurah tu kita kena andaikan ada dhammah yang diandaikan. Kenapa kena andai? Sebab alif maksurah tidak boleh menerima baris secara jelas. Fahim tu? Fahimna. Nak sebut kedudukan dia dulu, Zan. Apa dia? Sebut kedudukan dia dulu, marfu'. Al-a'ma fa'ilun marfu'un. Wa alamatuhu fa'ilun marfu'un wa alamatuhu ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alifi. Fathah. Boleh tangkap? Boleh tangkap? Boleh. Okey. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Apa ni ja'hu tu telah pun menjadi huwa. Bermakna dia ni untuk orang buta tu yang umum maktum tu. Boleh tak al-a'la tu juga menjadi badal? Saya confuse Ustaz masa dalam ayat yang lepas, minggu lepas kan, ada perkataan badal, ada nama tu dan belakang tu badal. Jadi adakah ini a'ma ni jadi badal? Benda yang sama ke? Ya, macam apa hu tu merujuk kepada umi maktum. Dan amat salah Ustaz, dia bukan badal. Macam ni. Pertama, ayat yang kedua ni terjemahan dia bahawa telah datang kepadanya oleh seorang yang buta. Telah datang kepadanya seorang buta. Itu terjemahan dia. Dapat Cikgu Rakiah? Ya. Jadi bila terjemahan dia telah datang kepadanya seorang yang buta, apa yang cikgu faham? Saya nak ajar cikgu ni, apa yang cikgu faham pada ayat ni? Telah datang kepadanya seorang yang buta. Nabi Muhammad tu nya. Telah datang kepadanya. Nya tu siapa? Telah datang kepadanya. Nya tu siapa? Nabi. Nabi Muhammad SAW. Apa yang datang? Orang buta. Orang yang buta. Seorang yang buta. Itu terjemahan dia. Pertama, kita kena ada makna. Yang kedua, baru kita bahas dia punya i'rab. Ja'a fi'il madi. Ja'a fi'il madi. Kan? Apabila ada fi'il, mesti ada fa'il. Jadi dalam terjemahan tadi kita kata telah datang kepadanya seorang yang buta. Siapa yang datang kat sini?
seorang yang buta. Maka seorang yang buta jelas ke ataupun tersembunyi dalam ayat 2 ni, Cikgu Rakiah? Jelas. Jelas. Betul Cikgu Rakiah. Dapat tak Cikgu Rakiah? Ya, ya. Jelas kan? Maksudnya fa'il di mana fa'il dia? Fa'il dia adalah al-a'ma. Fa'il dia zahir. Apabila fa'il dia zahir, maka dalam ja'a tu ada lagi tak domain? Ada. Ada. Dia dah. Wah, who. Domain. Dalam ja'a ada lagi tak fa'il? Dah tak ada Tak lah. ada. Fa'il dah jelas. Tak Oh, ada dah. okey. Dalam ja'a. tu dah tak ada dah. Fa'il mustatir dah tak ada. Sebab apa? Sebab dah ada fa'il yang zahir. Ustaz, saya tersilap. Saya ingatkan tadi who ni ialah orang buta, tapi who ialah Nabi Muhammad. Saya tersilap. Sorry Ustaz. Sebab tu saya Sebab tu saya ingat dia tu badai. tak. Sebab tu saya ajar cikgu step pertama, kuasai makna dulu. Telah datang kepadanya seorang buta. Ambil dulu kefahaman ayat. Lau sahihul makna, sahihul lau sahihul makna, sahihul i'rab. Apabila betul lah makna, jelaslah makna, maka jelaslah i'rab. Tu kaedah kita. Al-a'ma. Jadi kat sini, di sini, apa yang kita belajar dalam ayat 2 ni berkenaan dengan i'rab? Di sini adalah satu dalil yang menunjukkan harus untuk meletakkan fa'il dahulu daripada harus untuk meletakkan maf'ul dahulu daripada fa'il. Faham tak? Saya cakap apa? Harus untuk meletakkan maf'ul dahulu daripada fa'il. Maknanya Ustaz, maf'ul tu datang dulu lah. Maf'ul tu datang dulu. Maksudnya maf'ul tu datang dulu. Harus. Hukum dia harus. Biasa kita kata apabila ada fa'il, mesti ada fa'il. Fa'il nombor 2. Ya. Manakala maf'ul nombor 3. Kan? Tapi ini kita jumpa pertama fa'il. Kedua maf'ul bih. Ya. Ketiga fa'il. Nampak tak? Ya. Nampak tak? Bilakah berlaku maf'ul itu datang dahulu daripada fa'il? Bilakah berlaku maf'ul bih itu datang dahulu daripada fa'il? Bila maf'ul tu berbentuk dhamir yang melekat dengan fa'il. Ya, apabila maf'ul bih itu terjadi dalam bentuk dhamir. Kena ingat tu. Apabila maf'ulun bih itu terjadi dalam bentuk dhamir, maka dhamir itu menjadi maf'ulun bih. Boleh dia datang dahulu daripada fa'il. Jelas? Misalnya kita kata kita nak dia pukul Zaid. Kalau saya kata dia pukul Zaid, mana maf'ulun bih? Zaid. Maka Zaid tu duduk kat mana? Belakang sekali ke ataupun dahulu daripada fa'il? Belakang. Tapi kalau Zaid tu kita nak jadikan dia dalam bentuk dhamir, maka kita boleh dahulukan dia daripada fa'il. Jelas? Faham tak? Tu je nak ceritanya, harus untuk kita dahulukan maf'ulun bih. Macam mana ayat tadi? Harus untuk dahulukan maf'ulun bih daripada fa'il. Ustaz. Ya. Yang mungkin tadi keliru sebab bila kita tengok dia punya terjemah kan, kita tengok ja'a tu dia fa'il lazim, jadi kita ingat tak payah carilah maf'ulun bih. Sebab itu mungkin Cikgu Rakiah ingat who tu bukan
bukan maf'ulun bih. Sebab ja'a sendiri pun lazim tak berhajat kepada maf'ulun bih. Tiba-tiba ada maf'ulun bih kat sini. Tiba-tiba ada maf'ulun bih. Itu yang keliru sikit tu. Tiba-tiba ada maf'ulun bih. Datang kepadanya. Tapi apa peranan an di situ Ustaz? Kenapa letak an di situ ya? Peranan an. Kenapa dia ada an di situ ya? Tak pastilah. Dia nak jadi jumlah ni maf'ulun bih ke? Saya pun tak apa pasti. Wa tawalla an ja'ahu, jumlah tu kot nama maf'ulun bih. Mana terjemahan dia? Sekejap. Masdar awal fi mahal ja. Okey. Wah, dia panjang. Dia bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Kita tengok baliklah sebab Okey, dia nak jadi elat kepada penghubung kepada cerita Abasa tu. Ustaz, saya baca sini, mungkin Ustaz boleh tolong terjemah sikit. Apa dia? Dia kata li'a'ma tu. Al-a'ma fa'il marfu' bid-dhammah muqaddarah wal masdar mu'awwal an wal fa'il fil mahal jar bir harfun jar mudhaf ayya li'anna ja'ahu. Macam mana? Lagi? Dia kata al-a'ma fa'il marfu' bid-dhammah muqaddarah wal masdar mu'awwal min kaman, saya tak kata min, masdar mu'awwal min an wal fa'il fil mahar ja bi harfun jar mudhaf mazuf. Okey. Mazuf ayya li anna ja'ahu. Ya, betul. Mungkin Ustaz boleh tolong terangkanlah, saya baca je tak faham pun. Dia kata apa? Sebenarnya dia kata anna ja'ahu al-a'ma. Ja'ahu al-a'ma ni fi mawdi'in nasab. Pada mahal nasab. Sebab apa pada mahal nasab? Sebab dia selepas an. Ada an kan? Dan sebab apa lagi? Li'annahu maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Sebab maf'ul li ajlih. Bukan kerana dia adalah maf'ul li ajlih. Kerana tulis di situ Ustaz, maf'ul li ajlih. Tulis di situ ya. Oh. Dia tulis maf'ul li ajlih. Kalau dalam kitab ni lah. Tafsir Munir diterangkan yang masalah ni. Macam yang dia masukkan mahzuf ayya li anna ja'ahu tu apa? Sekejap saya tengok. Li anna ja'ahu fahuzifal lamu, dihazafkan lam. Oh, dihazafkan lam. Oh, okay. Apabila dihazafkan lam, fattasala al-fi'lu bihi, maka bersambunglah fi'il dengannya. Maksudnya macam mana? Macam mana maksud dia ni? Li'anna Okey, sepatutnya macam ni. Jadi ayat takdir ayat tu sebenarnya abasa wa tawalla li'anna ja'ahu. Yalah. Li'anna ja'ahu. Dia kata fi mahal ja bi harfun jar mahzuf ayya li'anna ja'ahu. Yalah. Ya, li'anna ja'ahu. Ya, betul. Sebenarnya an tu daripada anna. Dia takhfif.
untuk ringankan. Dia takhfif untuk ringankan. Perkataan lam tu. Apa dia? Kita pernah belajar ke masdar muawwal ni Ustaz? Saya pun tak ingat. Pernah banyak Pernah kali ya? dah. Masdariyah An masdariyah. Cuma dekat sini takdir dia. Oh, payahlah. Mula-mula lagi buka payah dah. Jumpa. Ayat pendek jangan sangka senang Ustaz. Ya, itu tadi kita nak masuk surah At-Takwir tadi terus. Ini daripada awal lagi. Oh. Okey. Dia sedap tafsir Munir ni, dia hanya membicara, dia akan datangkan masalah i'rab yang susah je. Dia tak boleh i'rab semua. Dia datangkan i'rab yang susah je. Yang kadang kita memang tak dapat nak jawab i'rab tu. Jadi takdir kalam dia li'anna ja'ahu al-a'ma. Tu takdir kalam dia. Dapat? Li'anna ja'ahu al-a'ma. Ustaz, saya yang tak berpendapat lah Ustaz. Boleh Ustaz huraikan dengan yang lebih simple lagi. Okey. Saya tak tahu tak apa orang lain faham tapi saya tak. Sama. Susah. Macam ni. Soalannya Haji Azhar tanya, apa fungsi an dekat situ? Ya, saya tahu biasanya saya tahu an itu menukarkan fi'il kepada menjadi isim, itu yang saya faham. Okey, itu yang basic lah. Jadi apa peranan dia kat situ? Kan? Peranan dia kat situ. Ya. Saya tak nampak peranan dia Ustaz cakap tadi. Saya tak jelas. Cuba buang an tu, baca daripada abasa tanpa ada an. Apa makna dia? Oh. Kalau tak ada. Apa makna dia? Bermasam muka dan dia Bermasam muka lalu Nabi berpaling. Paling. Ja'ahu al-a'ma. Datang ja'ahu al-a'ma. Jadi di antara ayat 1 dengan ayat 2 boleh dikait ke tidak? Tak Dikait. boleh. Terkait. Tak ada an tak boleh kot. Dia berkait. Itu jawab. Kalau tak ada an, ayat tu boleh berkait ke tak boleh berkait? Oh tak. Tak boleh. Tak Dia boleh makna dia pun. tak lengkap. Tak boleh kait. Tak boleh. Tak lengkap. Maka itulah peranan an dekat situ cikgu. Cikgu Zakiah, peranan an dekat situ nak menghubungkan ayat 1 dengan ayat 2. Sebab tu dalam terjemahan dia kata kerana. Ustaz, kalau saya buat ayat dia macam ni, dan dia, iaitu Nabi Muhammad, memasamkan muka kepada orang buta yang datang kepadanya. Okey. Macam Kaitan ayat 1 dengan ayat 2 yang menghubungkan ayat 1 dengan ayat 2 kerana ada an dekat situ. oh, okey. Kalau tak ada an dekat situ, maka ayat ni akan jadi dua cerita. Ya. Pertama, abasa wa tawalla, Nabi tu memang dah bermasam muka dan berpaling tanpa sebab apa? Tanpa sebab. Tanpa sebab. Ya, boleh faham Ustaz. Cerita Boleh. yang kedua, datang kepada dia seorang buta. Faham tak? Tapi bila ada an dekat sini, ini menunjukkan bahawasanya Nabi berpaling muka tu kerana. Yang mahzuf tu, lam Yang mahzuf tu cikgu. Lam. Cikgu punya terjemah tadi betul. Cuba cikgu ulang sekali lagi. Dan dia, Nabi Muhammad telah berpaling dengan memasam muka dan berpaling kepada orang buta yang datang kepadanya. Cikgu terlepas perkataan kerana. Dia berpaling muka kerana orang tu datang pada Oh dia. ya. Li'anna tu. Dia Ustaz kata anna, an di sini asalnya li'anna. Lam tu dimahzufkan. Boleh dapat sekarang. Terima kasih. Terjemahan cikgu tepat lah tu. Cuma cikgu terlepas perkataan kerana saja. Jadi itulah peranan an dekat situ. Dapat jadi takdir kalam dia li'anna ja'ahu. Dia jadi maf'ul li ajlih. Kalau ada li'anna tu jadi makna tu akan jadi maf'ul li ajlih. Boleh Okay. Apa lagi payah dah. Tak apa, pelan-pelan Ustaz. Tenang Ustaz. Pasyaan. Wama. Ibarat kata sebab
saya malam tadi malam tadi mungkin letih sangat sampai kadang balik habis suruh hari Khamis itu kan tak ingat nak cari suruh baru kan, sampai tak ingat. Kadang memang lupa. Lepas kelas ni banyak benda lupa. Ustaz, jadi bila dia mahzuf li tu, Okey. so Anna tu dia tak jadi Anna lah, dia jadi An saja. Ya. Ya. Dia Anna tu takkan jadi Anna, dia akan jadi An sahaja. Dia dari segi yang tersirat tu, kerana orang tu datang dia masam muka, kerana orang tua tu datang, orang buta tu datang dia masam muka. Kerana tu tak disebut di situ, tapi yang tersirat tu kerana. Kalau tidak, kalau kita buang an yang macam Ustaz kata kan, kalau kita buang an langsung terputus makna dia. Maknanya dia dua ayat yang berasingan. Jadi baguslah soalan Haji Azhar tadi, dia tanya apa fungsi an dekat situ. Tu satu soalan yang baguslah. Apa fungsi an dekat situ? Sebab fungsi dia nak menghubungkan ayat 1 dengan ayat 2. Sebab kalau tak ada an dekat situ, boleh jadi ayat 1 ayat lain, boleh jadi ayat 2 pun ayat lain. Betul. Baik. Hasan as-su'alu jayyid. As-su'al Jazakallah Ustaz. Ustaz dengar ada ungkapan sya'an fasya'an? sya'an Sya'an fasya'an. fasya'an. Pernah dengar? Sikit-sikit lah, pelan-pelan. 5 atas takjil Ustaz. Tuan Abang Safi. Pelan-pelan Ustaz. Okey, baik. Dalam buku i'rab ada tulis tak? Li'anna ja'ahu. Semua orang. Ada Ustaz. Buku Dia doktor tulis buku Haji Azhar ada li'anna ja'ahu. saya pakai buku i'rab buku kuning tu, ada tulis Ustaz. Dia ini buku i'rab yang senang ni. Di i'rab senang ni. Okey, sama dah dengan tafsir Munir. Siapa lagi buku i'rab yang sama? Ada tak tulis li'anna ja'ahu? Buku doktor ada buku doktor. Kita pakai Munir Ustaz. Kita pakai Munir je. Munir? Sama macam Sama dengan Ustaz. Oh, Masya Allah. Ikut sebiji. sebab itu kami diam je Ustaz. Dia tak i'rab semua jadi Memang tafsir Munir dia hanya keluarkan i'rab yang payah, yang kadang-kadang kita pun tak boleh nak fikir. Itu kelebihan tafsir Munir, tapi dia tak i'rab semualah. Agak menggagau jugalah, kita nak kena study dulu. Dia tulis Ustaz, masdar muawwal ni fi mahal jar bi harfun jar mahzuf ayyala li'annahu li'anna ja'ahu. Dia ada sebutlah. Tapi sebelum Ustaz terangkan tadi, saya baca ni saya tak faham. Lepas Ustaz terangkan baru saya faham. Itu barakah tu. Baru masuk tahun baru tu faham. Allah. Haji Azhar ni maksudnya dia 2 bulan tak ada ni, dia pergi menuntut dekat Afrika. Masuk-masuk. Nasitu Ustaz, nasitu. Kulu ada sana situ. Okey, macam mana takdir ni? Takdir dia macam ni, dia kata apa? Jadi anja'ahu tu, dia kata anja'ahu. Bukannya anja'ahu tu kita dah bahas habis dah. Faham tak? Anja'ahu tu kita dah bahas habis. Anja al-a'ma. Kalau nak bawa anggur dengan mati kucing ni. Jadi kita dah bahas dah ni tadi, habis kan? Betul tak? Dia kata apa lagi? Dia kata anja'ahul a'ma ni seluruh ayat anja'ahul a'ma ni pada takwil masdar. Kedudukan ni pada takwil masdar fi mahalli nasbin, pada mahal nasab. Pada mahal nasab mana? Li'annahu maf'ul li ajlih. Dia adalah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih yang memberi makna kerana. Macam mana tu jadi maf'ul li ajlih?
wa taqdiruhu. Jadi takdir dia macam mana takdir an tu? Dia nak cerita pasal an tu lah. An ni an yang kat depan ni. Dia nak cerita pasal an. Takdir kalam dia ialah li'anna macam tu. Li'anna ja'ahu. Li'anna ja'ahu. Dia jadi macam tu. Li'anna ja'ahu al-a'ma. Dia jadi macam tu. Takdir kalam dia macam tu. Jelas? Dapat? Dan dikatakan haraf ja lam di situ mahzuf. Okey. Maka apa yang berlaku dekat sini? Apa yang berlaku dekat sini? Haraf ja. Mana haraf ja? Tunjuk mana haraf ja? Haraf ja ni, Cikgu Rakiah, nampak ada haraf ja ni? Ni haraf ja ni. Nampak Ustaz? Haraf ja tu dibuang. Haruf jar itu telah dihazaf. Apabila haruf jar itu telah dihazaf, maka tinggal apa? Anna. Tinggal anna. Anna. Tinggal anna. Dapat? Apabila Dapat, tinggal Ustaz. anna, maka ayat itu akan jadi anna ja'ahu. Berat ke tak berat? Berat. Cuba kita, kalau saya baca saya rasa berat. Annaja. Berat. Saya rasa berat. Pada saya berat. Ustaz berat, Kalau kami lagi berat. lidah Melayu, lidah Melayu yang lembek ni, yang ringan ni, kan, berat, maka di sisi orang Arab lagilah berat. Lidah Kelantan berat, lidah Kedah pun berat. Berat. Kita orang Asia, orang Asia kot. Kau orang Malaysia. Di antara lidah yang paling lembut lah. Maksudnya kita pergi negara mana pun kita boleh buat slang orang. Saya rasa. Betul ke? Kalau English, orang Malaysia ataupun orang Asia. Tapi kalau Arab, kok mana pun, dia cakap macam mana pun, tetap bunyi Arab dia. Kadang-kadang sebutan dia pun tak betul. Macam P dengan B. Itu agak berat bagi dia. Maka tinggallah an-naja'ahu al-a'ma. Bila berlaku an-naja'ahu al-a'ma, dihazafkan syaddah. Tinggallah an. Tinggallah an. Faham tak? Tujuan dia untuk meringankan sebutan. Litakhfif. Itulah. Jadi, inilah yang dikatakan sebagai haraf ja yang dibuang. Okey. Abasa wa tawalla li anna ja'ahu al-a'ma. Sebab apa datang kepadanya seorang yang buta? Faham tak? Boleh? Boleh InsyaAllah. Okey. Ada soalan nak tanya tak? Cikgu nak Nakmah boleh faham tak? Faham Ustaz. Sorry, saya lagi nak faham. Alhamdulillah. Tadi kadang Oh, daripada mic. Larinya. saya pasang volume tinggi dengar mada-mada. Oh, maaflah Ustaz. tapi kalau tak tahu ada haraf yang li tu dibuang kan. Oh, memanglah terkapal-kapal dia nak faham benda ni. Kan? Bagus. Soalan yang diajukan apa peranan dia tu bagus. Kita boleh tanya. Okey, baik. Kemudian wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka wa apa? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa'ataf. Wa'ataf tu. Wa'ataf tu. Ma ni dia ada 3. Betul tak? Kan ada berapa ma? Ma ada berapa jenis? Ma, isim mausul, isim Tanya, Isim mausul, isim istifham, isyarat. Ada 5 Ustaz, 5. 5. Pertama ma isim mausul. Istifham. Yang ketiga Syarat. Syarat. Ya. 4.
Haji Azhar kata 5, yang keempat. Kalau macam tu lebih daripada 5. saya ada 5 tak masuk itu lagi. Manafi. Manafi. Ma Zaidah. Oh, banyaklah. Ma Masdariyah. Banyak Ustaz. Okey. Betul. Mas Di Madari. sini, bila dia kata apa yang. Bila dia datang dengan terjemahan apa yang. Tapi itu kalau haraf kan. Apakah? Ini kita cakap pasal isim. Ini bukan haraf, ni isim. Ma ni ma isim. Apa istifham. Isim istifham ini. Ma istifham. Terjemahan dia apa? Terjemahan dia. Apakah? Dan apakah? Apakah yang? Jadi kalau apakah yang? Oh, Mausul isim istifham. Apakah? Apa yang? iya. Faham? Pertanyaan. Oh. Apakah? Ma istifham. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ma istifham. Wa ma yudrika. Ma istifham, isim istifham. Sebab istifham ni dia ada 2. Betul tak? Pertama haraf istifham, kedua isim istifham. Macam mana kita nak ingat tajuk istifham ni? Kita hanya perlu ingat haraf istifham saja. Yang mana haraf istifham hanya ada 2. Pertama a, kedua hal. Itu haraf istifham. Okey. Haraf istifham. Dalam tajuk istifham, kita hanya perlu ingat 2 sahaja. Dalam tajuk istifham, dia ada 2. Pertama haraf istifham, kedua isim istifham. Jadi dia ada banyak. Istifham tu ada banyak kan? Jadi macam mana nak mudah kita ingat, kita hanya perlu ingat haraf istifham je. Haraf istifham dia ada 2. Pertama a, kedua hal. Itu sahaja haraf. Hal ata alal insan. Alaisallahu biahkamil hakimin. Apa lagi? Kan? Hal kan? Maka a, hal, 2 perkataan ini dikategorikan di bawah haraf. Itu je. Selain daripada a dan juga hal adalah isim istifham. Maka bila datang ma macam ni, wa ma yudri, automatiklah kita tahu dia itu adalah isim istifham. Betul tak? Ya. Isim istifham. Sebab apa? Selain daripada a dan juga hal. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan apakah yudrika? Kamu tahu. Apa maksud yudrika? Tahu. Kamu tahu. Kamu tahu ke? Dekat terjemahan dia. Ad-dara ya. Kamu tahu ke? Ini mutawari. Tengok kamu. Ini dia ada. Okey. Buat dia. Darah. Ad-dara yudri. Ad-dara. Darah. Ad-dara dan 2 ya. Buat dia apa ya? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yudrika ni daripada perkataan adra. Betul. Ada fi'il madi 4 huruf. Fi'il madi 4 huruf. Daripada perkataan adra yudri. Adra yudri. Apa maksud? Yang biasa kan? Pernah dengar tak perkataan la adri? Tahu. La adri. Pernah dengar kan? Apa maksud la adri tu? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Tak tahu. Saya tanya Haji Nan. Betul. Maza tadri? Ya Haji Nan, maza tadri? Haji Nan jawab apa?
La adri. Adri. La adri. La adri. La adri. La adri. Aku tak tahu. Itu maksud adri. Adra yudri. Jadi adri ni apa dan apakah yang engkau macam mana nak terjemah ni? Yudrika. Yudrika. Apakah kamu tahu? Wama yudrika. Macam mana nak terjemah ni? Yadribuka. Adri. Yudrika. Tahukah kamu? Dan tidak engkau tahu. Tidak tak boleh sebab situ bukan ma tidak. Dia ma tanya. Dan apakah yang engkau dapat tahu? Tahukah? Mungkin dia Dan adakah diri. dia Dan beritahu apakah engkau? Apakah kamu tahu? Hajah Karimah tahu. Mana tahu balik pada Mekah ni boleh. Ayo. Blank juga Kak Ustaz. Dan tahukah engkau? Lagi simple. Dan tahukah engkau? Wa tu dan, ma tu tanya. Jadi adakah lah. Adakah je kita tahu. Ya, boleh. Dan tahukah Yang ka di belakang tu dia betul sebahagian daripada perkataan kan? Bukan kan? tak, itu domer. Itu domain. Right? itu domain kan? Jadi kalau yudrika, tahukah engkau? Itu ka tu maf'ulun bih, dia domain melekat dengan fi'il mudhari' yudri. Itu kan yudri itu kan apa? Muqaddarah juga Ustaz. Betul. Tahukan oleh kamu akan engkau. Oh, Dhammah muqaddarah juga kan? Ya. Tahukah kamu? tahukah oleh kamu akan engkau kau Ustaz? Macam mana? Sepatutnya dan apakah yang memberi tahu akan engkau? Apa yang membuatkan engkau tahu? Yalah. Apakah yang membuatkan? Faham tak? Itu sebab Ustaz ma tu Ustaz di apa? Kalau ma tu bukan apa? Ma tu kan isim istifham. So kita tak payah gunakan ma tu sebagai mausul. Kalau ma apa-apa tu mausul. Okey. So tak ada apa. Apakah macam kan? Dan tahukah engkau? Ah. Kan simple Ustaz. Kalau dari sudut terjemahan memang Yang tu tafsir. Itu tafsir. dari sudut i'rab ni yudrika tu dia ada dua perkataan. Pertama yudri. Betul tak? Yudri fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Betul? Kemudian fa'il dia mustatir, takdir huwa. Manakala ka tu jadi maf'ulun bih. Ya. Ka tu jadi maf'ulun bih. Okey, itu kita dapat dah. Jadi yudri. Cuba kita terjemah dulu yudri. Dia telah tahukah oleh kamu akan engkau. Dia bukan telah, dia fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari'. Yudri fi'il mudhari'. Akan tahukah oleh kamu akan engkau. Kalau ikut. Jadi domain yang ada dalam yudri tu nak kembali mana? Ka tu nak kembali mana? Soalan yang baik itu Ustaz. Itu isu dia. Terjemahan tu okey dah. Ya betul. Cuba kita nak tally tu. Payah ni. Wama yudrika. Yudri tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdir huwa ya'udu ila. Okey. Macam ni, macam Allah tanya pada Nabi kan? Kalau ikutkan. Ka tu Nabi Muhammad kan? Yang Yudri tu Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad. Seolah-olah domain yang ada dalam yudri tu tak tanya kepada sesiapa. Tapi Allah alam lah.
Sebab kalau tengok tafsir Ustaz, dia kata dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. Kemudian dia ada bracket tujuannya, wahai Muhammad. Oh macam tu. Okey. Yang ni dari sudut terjemahan tu okey, betul. Cuma saya agak clue sikit. Nak kembalikan domain huwa dalam Udry tu. Saya clue yang tu sikit. Tak apa, yang ni saya cuba tengok balik lah. Kita memang jumpa dah Udry fa'il. Domain fa'il ni domain huwa. Tu maf'ul memang betul dah. Cuma saya tak nampak nak talikan ayat ni. Faham tak maksud saya? Faham. Saya tak nampak nak talikan. Ustaz tak dapat tadi kita lagi. Okey, baik. Dan ini saya tengok balik. Kejap lagi saya tengok balik. Kalau bakal saya tengok balik, nanti saya beritahu. Kita Iraq pun tak sebut huwa siapa, Ustaz. Dia tak sebut. Dia cuma kata takdir damir mustatir takdir huwa aja. Dia kata wa jumlah tu fil mahal rafa' kabar. Kabar daripada ma tadi lah. Ma tu mubtada'. Ya, Ma. Saya faham mubtada' dah. Yudrika jumlah fi'liyah. Fi jumlatul fi'li. Kita sebut macam ni. Wal jumlatul fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah itu fi mahalli raf'in, pada mahal rafu', khabarun. Jadi khabar. Dapat? Okay. La'allahu yazakka. La'alla ni adik-beradik siapa? Adik-beradik siapa la'alla? Kana kan? Kana. Kana la Allah. Akhawat kana. Kana kan? Akhawat kana. Kana wa amsa wa asbaha wa daha wa zalla wa bata wa sara wa laisa wa ma anfaka wa ma fati'a wa ma apa lagi? Tengok. Saya lupa. Itu baru 2017. Baru 2017. Allah. Okey, la'alla ni macam dekat Inna, Ustaz. Inna ada adik-beradiknya. Inna ada adik-beradiknya. Inna Ustaz. La'alla. Harap-harap. Inna wa anna walakinna wa ka'anna wa la'alla. Allah. Inna wa anna walakinna wa ka'anna wa la'alla litarji. Wa la'alla litarji. Adik-beradik inna. Adik-beradik inna. Okey. Ni kata Melayu mudah lupa. Betul lah kata Tun Mahathir. Melayu mudah lupa. Manusia semua lupa Ustaz. Kamu bukan Melayu je manusia. Al-insan bismillah. La'alla kita panggil, kalau datang perkataan la'allahu macam ni, kita sebut la'alla wasmuha. La'alla. Macam ni. Ustaz, la'alla. Tadi Ustaz sebut kata apa? Haraf tarji. Ustaz kata apa? Tarji. Litarji. Oh, dalam kitab Iraq dah sebut Ustaz. Haraf tarji wan nasab dia tulis tu. Harfut tarji wan nasbi. Ni, macam ni. Okey. Dia panggil, bila kita dah tahu la'alla ni adik-beradik siapa? Inna. Adik-beradik inna. Bila kita tahu la'alla ni adik-beradik inna, tak payahlah kita sebut la'alla tu inna kan. Kita kata macam mana i'rab dia? Kita kata la'alla wasmuha. Faham tak? La'alla wasmuha. Saya tak faham lah Ustaz. Wasmuha tu apa makna dia? Okey, contohnya kalau kita belajar inna, inna ni perlu kepada berapa perkara? Dua. Pertama, Subjek. Subjek. Predicate. Yang kedua, predicate kan?
Subjek ni kita gelar dia sebagai isim. Isim inna. Betul tak? Ingat tak? Ya, ingat Ustaz. Ya. Ingat kan? Manakala predikat ni kita kata khabar Khobar inna. khabar inna. Dalam isu inna ni, kalaulah inna tu datang dengan dia punya subjek, kita kata apa? Inna wasmuha. Dan isimnya. Inna dan isimnya. Inna dan subjeknya. Maksud inna wasmuha, inna dan subjeknya, cikgu. Okey, okey, boleh faham. Boleh faham. Kalau sama apabila la'alla ni adik-beradik dengan inna, adik-beradik, sama juga kita kata la'alla wasmuha. Maksudnya la'alla dan subjeknya. Kata tu macam tu. La'alla wasmuha. La'alla dan subjeknya. Okey. Boleh? Boleh Ustaz. Okey. Kemudian apa tadi nak cakap jadi la'allahu mana isim la'alla? Isim la'alla adalah domer hu. Maka hu tu nak kembali pada siapa? Buta tu. Orang buta. Tu isim dia. Yazakka. 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 Yazakka daripada perkataan apa? Zakka. Tazakka. Tazakka ke? Bukan Zakka, Zakka, Zakka. Bukan tazakka bukan Datang daripada perkataan apa? Tazakka Ustaz. Tazakka. Zakka je kan? Kalau dia ada syaddah, zakka yuzakki. Zakka yuzakki. Wazan nombor 3. Zakka yuzakki. Yang ni kalau dia tu daripada fi'il 3 fa'ala kan, maka mudhari' dia huruf mudhari' mesti baris Depan. Mesti baris depan. Setuju? Ya. Okey. Masalah sekarang yazakka ni mudhari' dia baris atas. Lalu Haji Azhar tadi kata apa? Saya kata perkataan dia daripada tazakka. Tazakka. Tapi ada yang digugurkan di sini mungkin li takfif lah, tapi saya tak tahu macam mana nak sebut dia tu. Yang saya tengok di sini dia daripada tazakka ya tazakka. Kalau ada huruf yang digugurkan sama juga dia boleh memang boleh berlaku. Sebab berlaku dalam surah Tanazzalul malaikatu warruh. Surah apa tu? Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Surah apa? Al-Qadr. Asal perkataan tanazzalu tu, tanazzalul malaikatu tu, asal perkataan ni ialah tatanazzalu. Asal perkataan tanazzalul mala tu tatanazzalu, fi'il mudhari', tatanazzalu. Maka hazaf satu huruf ta untuk meringankan sebutan tadi. Jadilah tanazzalul malaikah. Maka perkataan yazakka. Oh. Okey. Yazakka, yatazakka, yatazakka. Boleh? Tazakka. Tazakka. Dia sifis 9 ke Ustaz? Tazakka. Tazakka. Taharraka. Tazakka. Kita berbincang buku takwih, buku abasah. Tuhai marah ni.
Tu Ustaz kata nak cepat tadi, saya kata pelan-pelan. Muju. Sifir berapa ni Ustaz? Sekejap. Saya tengok kamu sekejap. Saya buka kamu. Hajar Karimah, ada idea Hajar Karimah? Tak ada Ustaz, dengar-dengar macam tu je ni. Sambil sarap. Ya zakka. Azaka tafa'ala sifir 9 Ustaz. Kalau azka, kalau ada perkataan datang dengan azka yuzki. Itu azka yuzki. Tak jadi. Tak boleh. Tak jadi. Azka yuzki dia punya kalau fi'il mudhari' dah domah dah kat depan. Apalah, kita cari dah nanti. Saya rasa tazakka lah Ustaz. Azaka Saya rasa tazakka. Tazakka. Kalau tazakka. Okey, jap. Tazakka dia gugur. Jap, tengok dulu. Kita bedah dulu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, kan? Yazakka. Katakan kalimat dia macam ni. Ni saya buat contoh yang tanazzalul malaikah dulu. Kalau tanazzalu, kan? Tanazzalul malaikah. Tanazzalu asal ni tanazzalu. Dapat? Asalnya ialah tanazzalu. Tanazzala daripada wazan tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala dan tanazzalu ni daripada tafa'ala yatafa'alu. Kemudian dihazafkan satu ta untuk diringankan sebutan. Jadilah tanazzalu. Baik. Maka dalam ayat ni tanazzalu digunakan ta itu pada mudhari', huruf ta tu digunakan kerana apa? Kerana al-malaikatu itu adalah muannas. Takkan kita nak guna ya tanazzalu pula? Betul tak? Takkan kita nak guna ya tanazzalu? Tak kenalah dengan kalimat yang turun siapa? Malaikat. Malaikatu. Jadi fa'il kepada tanazzalu tu. Okey, sebab tu digunakan ta pada tanazzalu ni. Kerana malaikat itu adalah muannas. Baik, kalaulah yang dikatakan pada tazakka ya tazakka. Kita kata ya tazakka. Nak bedah ni. Ya tazakka. Ya tazakka. Tazakka ya tazakka. Kita nak buang apa? Kalau kita kata dia datang daripada tazakka. Tazakka, kan? Tazakka. Kita kata macam ni, dia datang daripada ni. Tazakka ya tazakku. Tafa'ala ya tafa'alu. Ya tazakka ya tazakka. Kita nak buang ya. Adakah kita nak buang ya? Tak boleh. Ni, adakah kita nak buang ya? Apabila kita buang ya, tinggallah tazakka. Kita apa? Kita buat dulu. Okey, tinggallah tazakka. Kalau tinggal tazakka, apa maksud tazakka kat sini? Apa maksud tazakka? Dia hendak menyucikan diri, betul?
Dia hendak menyucikan diri. Dia tu siapa? Al-a'ma, orang yang buta. Betul tak? Kenapa tak? Kenapa tak? Kalau tak mana alamat muzakkar? Tak ada alamat muzakkar kat sini. Kalau letak tazakar macam tu, dia dah bunyi macam fi'il amar, cakap pasal orang lain pula tu. Tak boleh dah. Jawapannya adalah Kena gugur tak? kita tangguh dulu majlis ni. Saya tak berani nak jawab lah sebab saya pun kita pun buka tadi kan. Tak boleh. Tazakar. Sekejap, saya tengok lagi satu. Boleh jadi dia daripada tazakar, kemudian digugurkan satu huruf. Tazakar. Tak boleh. Okey, nanti saya tengok balik yang ni. Ada ke dalam Famus Zakar ni? Ada. Dan kamu ada? Tak ada. Tak jumpa. Dalam kamu ada tazakar, ada tazakar. Tazakar ada. Kalau kita kata dia zakar kan, perkataannya zakar kan. Lepas itu kita tambah fi'il mudhari' dengan bubuh ya di situ. Tapi tak ada pun perkataan zakar. Tazakar ada. Saya duk rasa tazakar lah Ustaz. Tazakar. Baik. Kita tangguh dulu yang ni, saya tengok dulu. Tak payah jugalah ni. Okey. Kita insya-Allah nanti kita sambung balik ayat yang ketiga. Baik. Ada yang nak tu. Ajano ada idea nak jawab. Betul? Doktor ada jawapan, doktor? Dengar suara saya? Dengar. Dengar Dengar. Dah berasak kot kepala Ustaz semua. Ustaz tanya pun tak boleh jawab dah. Okey, baik, kita tangguh dulu lah. Yang ni kita tengok balik. Ya zakat tu tengok balik. Daripada wazan mana Dan berkenaan dengan kalimat yudrika tadi. Yudrika tu memang saya tak boleh nak jawab lah. Yudrika. Dia sudah tengok anda zal pun dia tak ada zakar. Oh ni ada Ustaz. Ada, tadi saya kata ada. Zakar yazaki tazkiyatun. Ada Ustaz. Menyucikan. Tapi di bawah tu dia tulis pula tazakar pula, memberikan. Daripada zakar dia tulis bawa tazakar, memberikan, dia jadi sifil lain pula. Cuma nak tahu kenapa ya kat situ. Zakar yuzaki. Kalau kita ikut zakar, kalau kita letak ya situ dah jadi makna lain Ustaz. Tak apalah, kita tengok balik lah. Kita tengok balik. Baik, insya-Allah kita tutup dulu majlis kita pada Okey, hadza darsus sa'ab Ustaz. Ayat ni nak ceritanya jangan bermudah-mudah kata Quran ni senang. Okey. Kita lari dah Ustaz. Setengah je saja duduk sini. Ya zakaru fatanfa'hu zikra. Jumpa pada malam esok kelas mutammimah. Baik.
Hari Khamis ni pun ada hari Khamis ni. Hari Khamis ni ada kelas tau. Kelas apa hari Khamis? Kelas bacaan kitab tanpa baris tu. Oh ya ke? Yang kita bincang minggu lepas, kita nak habiskan kitab tu. Oh, kitab apa saya tak tahu yang tu. Saya dah bagi dah kitab yang PDF tu. Yalah, saya kan 2 bulan saya tak masuk kelas. Maafkan saya lah. 2 bulan tak masuk kelas, tak tahu apa lah. Kita baru nak start balik. Sebelum tu Ajazah ada sebelum ni. Sebelum pada Kita apa Ustaz? Kita apa tu? Kita apa? Ustaz boleh post balik tak? Saya ingat tak ada lah. Ada. Dah Ada setahun ya? kita buat. Oh. Yang cerpen-cerpen pendek tu Ustaz. Cerpen pendek tu. Oh. Cerita-cerita pendek tu ya. Yang kita bariskan tu kan tu. Oh. Bariskan tu. Oh. Kamu yang mana Ustaz? Saya lupa chapter berapa, cuma saya takkan bagi semua orang pilih. Saya akan bagi giliran kepada semua orang. Khamis malam ke? Khamis apa? Malam. Pagi ya? Kami pagi. Alah Ustaz, baiklah Ustaz dah assignkan ataupun kita bersedia yang mana satu. Kita bukannya arif sangat. Dalam makna dia pun kita orang kena tengok kamus Ustaz nak tiba-tiba suruh. Susah. Tak, maksud saya akan bagi tugasan kepada setiap orang. Okey, contoh hari kami ni doktor baca ni, maksud doktor akan bersedia lah. Bagi tahu dulu. Bagi tahu. Cuma saya lupa kita berhenti dekat mana. Nanti saya tengok, saya rasa ada tanda. Okey. Saya WhatsApp ada. Jadi saya nak untuk hari Khamis ni, saya nak Dr. Syarfuddin, Dr. Safiah dan Cikgu Akmal yang mula dulu. Saya dah karat Ustaz. Dah tak apa, saya bagi Ustaz pun kitab pun dah tak jumpa dah. Siapa yang ada PDF tu tolonglah share balik. Okay. Jadi hari Khamis ni yang akan mulakan dulu Dr. Syarfuddin. Mulakan dengan kita mungkin Dr. okey. Tukarlah Dr. Syarfuddin, Dr. Safiah, Hajah Nur dan Haji Nan. Okey, untuk hari Khamis ni dulu. Minggu depan orang lain. Tapi akan mula pada last chapter yang kita berhenti. Ingat tak tajuk mana? Nanti saya tengok, saya ada tanda sebab saya dah print semua tu. Okey. Last chapter yang kita berhenti kat situ kita mula. Ustaz nak buat setiap hari Khamis ya? Setiap hari Khamis. Setiap hari Khamis. Sama 9.30 juga. 9.30. Tapi kitab baris tu sebab untuk melatih penggunaan ilmu nahu kita. Okey, nanti Hajah Karimah bagi tahu balik dalam grup ada ke ada tanda? InsyaAllah ada sebab saya ada print dekat. Tapi yang last itu kita tahulah. Okey, kalau macam tu nanti Hajah Karimah bagi tahu balik last chapter dekat mana dalam grup, kita akan mulakan tempat last kita berhenti. Kita sambung balik tempat kita berhenti, maka Dr. Syarfuddin, Dr. Safiah, Hajah Nur, Haji Nan yang akan mula pada hari Khamis ni. Tak apa, don't worry. Senang je tu. Kena macam gini. Tak dengar suara doktor, tak dengar suara. Tak ada suara. Suara tak dengar. Oh patut Ustaz, tak tahu. I'm ready Ustaz. Yes. Hajah Nur, you ready Hajah Nur? Saya supporter je. Betul tak? Betul? Kita tengoklah. Tak apa. Hajah Nur okey. InsyaAllah Ustaz cuba. Saya tak nak bagi Hajah Karimah lagi sebab nak bagi Hajah Karimah rehat dulu. Tiba bagi penat kesian. Ke Hajah Karimah tak kisah kau dapat latihan. Cerita Ustaz. Cerita dua belum. Cerita dua. Baru sampai kan bagi rehat dululah. Jet lag pun tak habis. Minggu depan giliran orang lain pula. Giliran orang lain. Ustaz cerita dua Ustaz belum. Rasa saya pun cerita dua juga. Tolong snap dalam tolong snap share dalam grup boleh tak? Saya tak ingat sebab saya tak print buku tu. InsyaAllah. Okey baik. Nanti saya hantar balik. Saya ada simpan Ustaz nanti. Okey. Sayang Cikgu Latifah tak ada dah. Cikgu tak ada. Cikgu Latifah tak ada. Cikgu ada kelas. Ada kelas kot. Okey baik, kita tutup dengan majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Afwan wa iyyakum.